Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita perlu memahami teks yang kita baca ini perlu difahami dengan konteks yang tepat. Dalam surah Al-Ma'idah, ianya turun ketika Nabi sudah pun mencapai kemenangan dan para sahabat juga mencapai kemenangan, dan bila sesuatu berjaya, mendapat nikmat, ada peraturan-peraturan disiplin yang perlu dipatuhi. Itu sebabnya membaca surah Al-Ma'idah berbanding dengan surah Yusuf Makkiyah contohnya mempunyai kesan yang berbeza. Kita akan ikuti pada episod kali ini. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami dua ayat pada hari ini, ayat yang ke-33 dan 34 daripada halaman 113 Suratul Maidah. Surah yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat, dan ianya turun mengingatkan kepada para sahabat bahawa nikmat yang Allah berikan, salah satunya kemenangan dan kejayaan dalam hidup ini adalah untuk kita gunakan pada jalan Allah, bukan untuk kita bersenang-senang, bukan sekadar bercuti-cuti, tetapi perlu digunakan menyiapkan cuti selama-lamanya apabila kita sampai di akhirat, sudah tentunya dengan perjuangan di atas muka bumi ini. Dan pada hari ini kita akan membaca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Ustaz Faham, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita bersyukur hari ini terus dengan surah Al-Maidah. Betul. Surah ni dia jarang sikitlah orang baca, tapi isinya itu adalah penting untuk kita menguruskan kejayaan kita, kan. Jadi mari sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu penuh hikmah, penuh praktikal dalam kehidupan kita seharian dengan kita membaca doa, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-33, hukuman setimpal bagi mereka yang memerangi kaum muslimin dan membuat kerosakan. Diikuti pada ayat yang ke-34, pengecualian yang dikenakan, pengecualian hukum terhadap orang-orang yang bertaubat. Mari sama-sama kita membaca ayat 33 dan 34 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan lagi rutin kita, program kita atau majlis ilmu kita, My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala terus beri kekuatan kepada kita untuk terus kita melangkahkan kaki kita. Bagi yang hadir ke studio, guru istiqamah kita, abang-abang, ibu-ibu, pecinta-pecinta Al-Quran semua, moga terus diberi kekuatan dan kesihatan. Allah Taala ganjari pahala insya-Allah. Dan tak lupa buat penonton-penonton di rumah yang terus support, yang terus menyokong, dan terus pentingnya kita nak menimba seberapa banyak ilmu daripada Al-Quranul Karim, kalamullah ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita fokus hari ini dua ayat daripada ayat yang ke-33 dan 34 surah Al-Maidah. Jom sama-sama kita hayati bacaan ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-33 dan 34 daripada Suratul Maidah, surah yang memberi panduan kepada kita bagaimana menguruskan kejayaan apabila kita mendapat nikmat dalam kehidupan. Dan kejayaan yang diberikan kepada Nabi dan para sahabat, salah satunya adalah peristiwa Fatu Mekah, Ustaz ya. Peristiwa Mekah itu dibebaskan. Maka pada waktu ini ada disiplin baru, ya, disiplin baru. Berbezalah apabila Nabi dan para sahabat berada di Mekah. Nabi bukan lagi sebagai pemimpin ataupun ketua negara, belum lagi menguasai Mekah itu sendiri. Jadi apabila berada di Mekah, apa yang kita faham bahawa kalau katakan dibantai ataupun dicerca dan sebagainya, bagi para sahabat dan Nabi tidak dibenarkan untuk membalas ataupun berperang, ya. Itu istilahnya silent protest, Ustaz ya. Silent protest ini, protes secara senyap ini juga adalah salah satu daripada perjuangan jihad yang sebenarnya melayakkan seseorang untuk mendapat syahid di jalan Allah SWT, seperti Sumayyah, seperti keluarga Ammar bin Yasir dan sebagainya. Tetapi bila sudah sampai di Madinah itu, bila sudah pun selepas Madinah kemudian masuk ke Mekah, membebaskan Mekah, ada polisi baru, ya, polisi baru. Apakah antara polisinya? Dalam ayat yang ke-33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasada an yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'u aydihim wa arjuluhum fi khilaf aw yunfau bil ard. Jadi panjang ayat tersebut, Ustaz ya. Nak ceritanya apa? Iaitu sesungguhnya balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul. Dan ini adalah ayat yang turun selepas peristiwa Fatu Mekah lah. Maksudnya sudah pun dapat kejayaan. Jadi kalau ada lagi orang yang menyerang ataupun memerangi kepada Allah dan Rasul, wa yas'auna fil ard, itu membuat kerosakan. Ya, membuat kerosakan ni maksudnya salah satunya membunuh contohnya. Maka pada waktu ini an yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard, iaitu ada beberapa denda yang dikenakan kepada mereka. Kalau di Mekah itu ada yang membunuh pada orang Islam, ada yang berbuat kerosakan, nak melawan kepada Nabi, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tetapi bila sudah sampai di Madinah dan juga sudah Fatu Mekah, di sini umat Islam sudah berkuasa. Yang poin ni apa? Umat Islam sudah berkuasa dan sudah ada sistem penguatkuasaan. Itu yang penting. Jadi kefahaman ayat ini perlu kita letak pada konteks, ya. Kalau tidak apa, nanti kita rasa macam nampaknya kalau ada orang yang buat kerosakan, jom kita bunuh. Contohnya kan. Yang bunuh itu, yuqattalu itu bukannya kita boleh ambil pisau boleh bunuhnya tu je. Dia melalui sistem kehakiman, sistem mahkamah, ada sistem perundangan. Bukannya main boleh baca ayat 33 terus bunuh je. Kalau kita nampak ada orang yang berbuat kerosakan ataupun melawan kepada Islam itu sendiri. Dan minta maaf lah, celah sikit. Bila Ustaz Fah sebut begitu,
hari ini kalau kita lihat banyaklah di medsos kan, Ya. bagaimana manusia mengambil jalan sendiri. Betul. Kan bila ada satu berlaku, mungkin ada berlaku kezaliman ataupun kerosakan di situ. Ya. Jadi orang setempat itu mengambil peluang untuk Membelasah. membelasah hingga mati, bahkan hingga Sampai mati. mati. Betul. Jadi itu sebenarnya satu, mungkin dia tak baca Quran ini, ataupun mungkin dia baca teks tidak mengikut konteks. Bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini bila dah ada negara dan dah ada sistem. Kena ikut sistem, jadi maksudnya walaupun orang itu dia membunuh seseorang, kita dah tahu dah dia memang pembunuh, kita kena laporkan pada polis, pada mahkamah, dan itu yang dinyatakan pada ayat ini. Bukan boleh mana-mana sahabat ambil pisau, terjah saja, bunuh saja orang tersebut. Kalau jadi begitu Ustaz ya, habis hancur sebuah negara aman daripada Madinah yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah bila Fatu Mekah pun, masuk ke Mekah itu tanpa tumpah darah, tanpa berperang. Tapi kalau katakan kefahaman ayat ini tidak mengikut konteks, ya, mengikut pada sirah Nabi, maka akhirnya orang merasakan bahawa walaupun tak pergi berperang ke Mekah, tapi saya boleh bunuh orang selamba saja. Itu doesn't make sense. Ya. Itu bukan sesuatu yang dibawakan oleh Al-Quran. Jadi ini kefahaman asas kita, dan kita akan lanjutkan lagi selepas ini. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Bagaimana Allah memberikan panduan kepada Nabi, para sahabat dan juga kepada kita, bagaimana menguruskan mereka yang yuharibunallaha wa rasulah, yang memerangi Allah dan Rasul. Perlu kita faham memerangi Allah dan Rasul ni apa Ustaz ya? Iaitu mereka ini adalah orang yang menentang secara fizikal kepada orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Memerangi, ya. Maksudnya kalau katakan dia tak perang, maksudnya adalah di kalangan mereka ni kata saya tak setuju dengan apa yang ada dalam Quran. Itu belum lagi memerangi. Memerangi ini maksudnya ialah perang. Perang tu maksudnya melibatkan nyawa, seperti Israel menyerang kepada Palestin. Itu yuharibunallaha wa rasulah. Ini perlu kita faham dengan jelas, kerana kadang-kadang ada orang kata bahawa ada orang bukan Islam dia tak setuju dengan kita nak mengadakan kempen hadis 40 contohnya kan. Ini mesti dia ni memerangi Allah dan Rasul. Bukan. Dia tak setuju pasal dia tak faham. Orang Islam pun ada yang tak faham. Jadi jangan pula kita dengan sebab itu jom kita cari pisau ke mana-mana, jumpa kat mana-mana tepi jalan kita. Itu adalah kefahaman yang salah. Kerana orang ini belum lagi memerangi. Orang ini baru sahaja tidak bersetuju kerana tak faham atau atas apa sekalipun. Tetapi kalau tidak melibatkan kepada fizikal dan nyawa, itu bukan yuharibun. Ya? Yuharibun daripada perkataan harb, iaitu berperang. Dan kalau seseorang itu wayas'auna fil ardi fasada, membuat kerosakan, ya, antara kerosakan itu adalah berzina secara di kalangan orang yang sudah berkahwin misalnya, itu adalah satu kerosakan, mencuri ataupun merompak ataupun membuat kerosakan sesama manusia, membunuh, maka itulah yang melayakkan untuk yuqattalu au yusallabu au taqatta'a aydihim, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang ataupun dihalau daripada sesebuah negeri ataupun sesebuah negara. Kita baca ayat 33 sekali lagi untuk kita memahami secara lebih jelas apa kesan kepada orang-orang yang memerangi kepada Allah dan Rasul serta terus membuat kerosakan. Ayat 33 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-33 ini memberikan panduan kepada kita. Imam Baghawi menyatakan ia adalah hukuman mengikut tahap Ustaz ya. Kalau katakan orang itu membunuh dalam satu kes satu kumpulan yang bernama Uraniyun, mereka ini diminta untuk dia ada penyakit dan kemudian dia pergi, Nabi nyatakan pergi bertemu dengan pengembala unta, minum susunya. Ya, dah minum, dia pergi bunuh si pengembala tersebut dan dia ambil untanya sekali. Maka turun ayat ini memberi panduan, kerana mereka membunuh dan mengambil unta, maka mereka perlu dibunuh dan disalib. Tetapi kalau mereka tidak membunuh, mereka hanya mengambil harta sahaja, maka apa yang perlu dibuat?
mereka itu taqatta'a aydihim, iaitu dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Ikut mula-mula lah Ustaz ni, mula-mula tangan kanan tangan kiri dulu, tangan kaki kanan, kemudian dia bersilang. Ikut pada tahap berapa kali dia sudah merompak ataupun mencuri tanpa membunuh. Tetapi kalau katakan dia buat riuh rendah sahaja, dia mengacau di perjalanan, menimbulkan ketakutan di jalanan, maka tetapi dia tak mengambil harta, maka mereka ini perlu yunfau minal ard, dihalau daripada bumi ini. Dan perkara ini kalau kita perhatikan, mungkinlah kalau zaman kita ni belum lagi dilaksanakan Ustaz ya, tapi kesannya kalau adalah dalam satu syarikat seorang itu mungkin dia kata dia peringkat director, kan, peringkat director ini memang dia punya hukumannya macam ni lah. Kalau katakan dia pergi curi harta syarikat contohnya, memang tak berani orang mencuri. Disebabkan apa? Kerana peraturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah amat-amat syumul. Cuba bayangkanlah ada sesengah syarikat yang dia pasal dah syarikat besar, dia menipu director yang lain dan kemudian dia sanggup membunuh orang tertentu untuk mendapatkan sesuatu perkara ataupun nak membunuh menyembunyikan saksi contohnya. Bila ayat ini dilaksanakan, sudah tentu tak ada orang yang berani buat begitu ya. Dan ini adalah satu peraturan yang turun selepas Nabi mencapai kemenangan dan apabila sudah berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan kembali ke Mekah sebagai satu peraturan syumul menjaga kestabilan keamanan bagi sebuah negara. Bagi orang yang dihukum ini, dzalika lahum khizyun fid dunya, yang dihukum dengan disalib ataupun dibunuh ini baru kehinaan di dunia. Tetapi walahum fil akhirati adzabun azim, di akhirat lebih dahsyat lagi. Azim Allah nyatakan di sini kerana apa? Kerana menjaga keamanan bagi sebuah keluarga, organisasi, negeri dan negara adalah satu objektif penting di dalam Al-Quran, dan inilah yang kita belajar daripada ayat yang ke-33 ini. Membawa kepada perkataan pilihan pada kali ini, kita saksikan. Perkataannya ialah au yunfau minal ard. Ya, perkataan yunfau itu daripada perkataan nafa, membuang, memulau, mengasingkan, meniadakan. Sekali saja disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Ma'idah yang kita baca sebagai satu hukuman kepada sesiapa yang cuba menimbulkan riuh rendah ataupun ketakutan dalam sebuah negeri ataupun negara. Maka orang-orang begini dia lebih kurang macam apa Ustaz ni, macam kaki-kaki pukul yang suka buat gempak apa sebagainya kan, ataupun kalau katakan kadang-kadang ada demo kan, ada orang yang suka buat kacau bilau dan sebagainya, maka orang ini pun sebenarnya adalah menjadi musuh keamanan bagi sebuah negara. Dan daripada sinilah kita belajar, apabila kita dah tahu hukuman-hukuman ini secara ringkasnya kena ikut sistem Ustaz ya. Jadi jangan kita jumpa ada orang buat membunuh orang contohnya ataupun membuat kacau, kita nampak dia mencuri contohnya, kita nampak dia, kita belasah dia kan. Belum lagi pihak polis kan, pihak polis ada kan, tak apalah, bagi je lah kumpulan tertentu, persatuan ini memperjuangkan hak orang kaum tertentu, belasah je lah. Perkara-perkara tersebut adalah bersalahan dengan apa yang kita belajar daripada ayat 33. Sepatutnya kita serahkan kepada pihak berkuasa, ikut dia punya susu galur dia. Khawatir orang yang membunuh tu mungkin dia wujud kat situ, tetapi rupanya ada orang lain yang merancang sampai berlakunya peristiwa pembunuhan ataupun kecurian yang berlaku tersebut. Jadi kita perlu berjaga-jaga mengikut sistem, dan inilah ayat 33. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof, silakan bagi Baik. nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Ya. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia ya. buka dia buka dengan Ya, isap ya, rokok. ya, ya. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran Salat Infak. Kita dah dengar kupasan tadabbur daripada Fadil Ustaz Fatul Fazul sebentar tadi. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua untuk kita mengambil pengajaran daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kisah-kisah yang lalu dan sebagainya sangat-sangat relevan. Inilah Al-Quran yang kita kata tibyanan likulli syai', menerangkan bagi setiap sesuatu. Kalau kita menggali ayat suci Al-Quran Al-Karim, Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita nak melihat apakah pengajian kalimah-kalimah tajwid kita pada hari ini. Kita nak fokus pada ayat 34 yang kita dah baca tadi, cuma belum ditadabbur lagi. Maka kita tadabbur tajwid dululah. Kita melihat tajwid dahulu pada ayat 34. Baik, kita izinkan saya untuk saya berdirilah. Okey. Alhamdulillah, kita lihat apakah perkataan-perkataan yang kita nak lihat. Ada dua perkataan di sini, yang mana kedua-duanya ada hukum di situ. Ya, dua hukum yang samalah. Okey. Pada ayat illal ladzina tabu min qabli, kemudian an taqdiru. Yang mana ada dua hukum yang sama. Itulah yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Yang kedua, nun mati bertemu dengan huruf ta. Yang mana dua-dua hukum ini adalah hukum apa? Sahabat-sahabat di studio, apakah hukumnya? Nun mati bertemu dengan qaf dan juga ta. Hukumnya adalah ikhfa syafawi ke? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki lah. Berkaitan dengan nun mati kan? Nun mati. Dan kalau kita lihat yang nun mati ini, kedua-dua nun mati ni, hukum ikhfa ni, nun yang mati tidak ada sebarang tanda di atas. Nak tahu huruf tu mati ataupun tidak, nun itu tidak berbaris. Ataupun huruf itu apabila tidak berbaris, maka matilah huruf tersebut. Tak ada baris, maksud mati. Nun tu ada baris tak? Tak ada. Tinggal lagi, dia mati itu ada tanda ke atas, ataupun kita kata kepala huruf kha tu, ataupun tidak ada sebarang tanda seperti mana hari ini. Kan? Seperti mana hari inilah. Dan kalau kita lihat seperti huruf ain tu, fa'lamu, atas min qaf, fa'lamu, ain tu mati kan, dan ada tanda mati kat atas tu, tanda pula separuh ataupun dia ambil daripada kepala huruf kha. Tapi nun sini kadang-kadang ada tanda mati, kadang-kadang tidak ada tanda mati kat atas. Seperti mana hari ini tidak ada. Dia membawa hukum nun itu
Kalau kita lihat di sini hukumnya adalah ikhfa hakiki yang mesti kita kena baca dengan memanjangkan suara dengung kita tu. Dengung kita yang berada di khayshum tu dipanjangkan sedikit. Okey. Nun bertemu dengan qaf. Jom kita buat contoh. Min qabli. Min qabli. 1, 2, mula. Min qabli. Nun bertemu dengan qaf. Dan bunyinya kena sesuaikan dengan huruf qaf lah. Sebab tu ikhfa ni adalah nun mati. Bacaan dia ikhfa. Ikhfa dia maksud apa? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan suara nun mati tu. Menyembunyikan suara nun mati ataupun makhraj nun mati tu disembunyikan di sisi huruf selepasnya huruf ikhfa. Huruf qaf lah. Min qab. Sebut. Sebab itulah nun tu pun yang diidgham ataupun yang didengungkan itu pun bunyi secara bunyi huruf qaf lah. Dan huruf qaf lah huruf yang kuat, huruf yang tebal. Maka gunnah tu pun bunyi apa nama ni, kita kata bunyi tebal. Tak boleh kita baca min qab. Itu seakan-akan jumpa dengan huruf lain. Dia kalau kita nak tengok ikhfa ni, kalau saya buat contoh macam saya buat min, agak-agak bertemu dengan huruf apa tu? Nun mati bertemu huruf apa tu agak-agak? Kaf. Kalau saya buat ma, agak-agak bertemu dengan huruf apa tu? Tak. Tapi saya, dalam fikiran saya huruf shin. Mash. Contoh. Maknanya tidak, memanglah kadang-kadang ada huruf yang seakan-akan bunyinya begitu. Tapi ikhfa kalau boleh sampai macam tu, kita boleh cam. Ni bertemu mana? Macam tu. Kalau saya buat macam tu, min, tu semua orang tahu. Sebab qaf satu dia bunyi gitu. Dia agak bunyi lain sikit sebab dia kena huruf qaf ni huruf yang kita ikhfa yang paling jauh. Huruf 15 huruf ikhfa tu yang ada tu qaf yang paling jauh. Kan? Okey. Yang kedua, huruf ikhfa yang depan sekali huruf ta. Depan mulut, kan? Ta. Taqdiru. Cuba. Taqdiru. Min qabli an taqdiru. Boleh sambung je. Kotak dia walaupun dalam kotak yang berlainan, tapi dia bersambung. Ayat dia bersambung. Cuma kita nak mudah satu-satu. Min qabli an taqdiru. Kan bunyinya ikhfa, hukumnya sama tapi bunyinya tak sama. Qaf cara qaf, ta cara ta. Anta. Anta. Yang jangannya anta tu jangan. Kalau tu kita letak hujung lidah kena langit betul-betul, itu tak sembunyi namanya. Itu jelas nun mati. Kita nak sembunyikan nun mati. Tapi kalau kita baca anta min qab, lagi payahlah sebab qaf kan. Okey. Min qabli an taqdiru. Yang penting kita kata apa, kena panjangkan gunnah itu, kena sekata lah walaupun dia duduk dekat-dekat macam ni. Min kena dekat. Maknanya bila kita gunnahkan huruf ta, nun bertemu dengan ta. Okey? Ketika kita sebut hamzah, tu dekat halqum kan, dekat apa? Pangkal kerongkong. Selepas kita sebut je, terus fokus lidah kita pergi kat huruf ta. Mana ta? Ta bawah gigi kacip. Hujung lidah ni bawah gigi kacip. Macam tu. Okey, duduk di bawah. Duduk di bawah macam ni. Okey. Cuba sebut ta. Ta. Selepas pergi ta terus. Tinggal lagi masuk hidung je. Anta. Cuma gigi jangan tekan terus.
Sebab kalau tekan terus, dia jadi macam idghat. Nak masuk pula dalam tu, tak boleh masuk. Dia menunggu saja. Menunggu pintu dia. Depan pintu. Lepas tu tekan ta. Anta. Silap. Ta bukan buah gigi kacip. Ini yang silapnya. Bacanya betul dah. Ta di belakang gigi kacip ataupun dekat gusi pengikat gigi tu. Belakang ni. Okeylah. Letak dululah. Okey, sekali lagi. Min qabli an taqdiru. Min qabli an taqdiru. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. 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 Min qabli an taqdiru alaihim. Min qabli an taqdiru alaihim. Min biar nampak ada beza jangan min ang sama je. Min an dah hafal Okey, tutup mushaf termasuk di skrin kita. Minta producer kita tutup sekejap. Hafal إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. 1, 2, mula. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. Sekali lagi, 1, 2, mula. فاعلموا أن الله غفور رحيم. Baik, itulah taranum ataupun maqam bayati Kurdi. Dalam sama-sama kita ulang-ulang tu dapat dah lagu juga. Alhamdulillah. Jom jangan ke mana-mana. Kita nak kembali selepas ini. My Quran Time. Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا جاهنا وارزقنا تلاوته. Mana dah
keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-33 dan 34 bagaimana hukum jenayah di dalam Al-Quran muncul dalam surah Al-Maidah sebagai panduan kepada kita dalam memahami hukum jenayah ini. Ianya muncul dalam surah Madaniyah kerana di Mekah itu sendiri hukum jenayah ini ataupun hukuman kepada pesalah-pesalah ini tidak turun kepada Nabi dan para sahabat. Untuk kita memahami pentingnya mendidik dengan keimanan kepada masyarakat, pendidikan amat besar kesannya sebelum dilaksanakan sesuatu hukuman, dan bagi sesiapa yang terlibat dengan kumpulan perjuangan Islam, apabila bercakap tentang perundangan untuk dikuatkuasakan dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, perlu mengambil kira sirah Nabi, konteks itu sebelum kita bercakap tentang teks yang sedang kita baca. Dan apakah kesan kepada mereka yang bertaubat jika mereka tersilap ataupun pernah berbuat jenayah di dalam yang dinyatakan pada ayat 33. Kita baca ayat 34, jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz Tir. A'udzubillahi minasyaitonir إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا Azim, ayat yang ke-34 Allah nyatakan, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah kekecualian Ustaz ya. Kalau katakan seseorang itu terlibat dengan yuharibunallaha wa rasulah, sama ada memerangi Allah dan Rasul, itu kaedahnya seperti murtad contohnya ya, ataupun membunuh manusia lain. Murtad kalau katakan dia tidak bertaubat, memang hukumannya adalah mati kan Ustaz kan. Jadi apabila seseorang itu dia murtad ataupun membunuh orang lain ataupun wayas'auna fil ard fasada, membuat kerosakan di muka bumi ini seperti merompak contohnya, ada balasan-balasan yang dinyatakan pada ayat 33. Tetapi Allah nyatakan illal ladzina tabu ya, kecuali orang yang bertaubat sebelum ditangkap.
qabli an taqdiru itu sebelum ditangkap oleh siapa? Pihak pemerintah di peringkat polis. Maka kalau katakan dia ditangkap, adakah dia tak kena? Kan persoalan ini banyak dibahaskan dalam memahami ayat ini, tetapi yang paling pastinya hak Allah itu dihapuskan. Maksudnya kalau orang murtad sebelum dia ditangkap, kemudian bila ditangkap tu dia kata saya dah beriman, maka dia tidak akan didenda dengan dihukum bunuh ataupun disalib dan sebagainya. Tetapi kalau katakan melibatkan hak manusia, contohnya kalau dia bunuh orang lain kan. Jadi sebelum kena tangkap tu dia bertaubat. Contohnya hak dengan Allah iaitu khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adabun azim. Kehinaan daripada dekat dunia itu masih dapat lagi. Maksudnya dia masih lagi dihukum bunuh balas bunuh, ya, kecuali dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh tadi. Tetapi yang diampunkan oleh Allah walahum fil akhirati adabun azim tidak ada lagi. Maksudnya bila dia menjalani, contohnya dia kena bunuh balas bunuh, ya, kerana keluarga si mati tadi itu tidak memaafkannya, dia hanya dihukum hinanya di dunia sahaja. Tetapi di akhirat nanti dia tidak akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia sudah bertaubat. Ya, jadi ini sebagai satu harapan besar daripada Allah SWT kepada mereka yang pernah nak murtad, yang merompak, membunuh, yang membuat onar di dalam sesebuah negeri ataupun negara. Allah kata, Allah masih lagi annallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, dan selepas Allah mengampun itu Allah sayang seperti mana dia tak pernah buat dosa tersebut. Jadi ini harapan yang besar, dan sudah tentunya bila kita melihat perkara ini, ia menjadi satu sikap kita lah, Ustaz. Ya, kerana apa? Di sini Allah tak cakap bahawa manusia yang mengampunkan, Allah yang mengampunkan. Kesan kepada kita apa? Ialah kita tak layak lah pula bila kita nampak ada orang yang pernah murtad ataupun menjadi pembunuh kan, kemudian dia katakan dihukum bunuh contohnya, tetapi keluarga kata kami dah maafkan, jadi dia tak dibunuh, ya, tak dihukum bunuh, maka kita tak boleh cakap dia tu pembunuh tu, jangan percaya pada dia. Perkara tersebut sebenarnya Allah kata annallaha ghafurur rahim, Allah pengampun, Allah tutup. Ghafur ini bukannya delete record, Ustaz, ya. Dia maksudnya Allah cover up, Allah tutup rekod dosanya itu, maka tidak layak bagi mana-mana manusia, apatah lagi orang Islam, untuk kata dia tu pembunuh. Kan, kita tak boleh cakap begitu apabila kita sendiri sebenarnya adalah orang yang memerlukan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita memandang hina kepada mana-mana individu yang berbuat jenayah. Kalau istilah yungfaun minal ard itu sama ada dipulaukan, ada ulama yang menyatakan dipulaukan tu dengan cara dipenjarakan, masuk penjara. Jadi orang keluar penjara kalau dia melalui proses yang betul dan sebagainya, jangan sampai kita masih lagi mengutuk ataupun menghina ataupun melabelnya, kerana Allah itu Maha Pengampun. Kita juga perlukan keampunan daripada Allah. Dan kalau ada yang tanya berapa kerap kita boleh perlu ampunkan, maafkan manusia, sebagaimana kerapnya kita perlu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, penguasa menjatuhkan hukuman yang sesuai mengikut ketetapan syariat dengan adil dan bijak. Yang kedua, tidak melakukan jenayah kezaliman yang mengundang hukuman, kehinaan di dunia dan juga kehinaan di akhirat. Dan yang ketiga, segera insaf atas kesalahan yang dilakukan dan tidak menangguhkan taubat, kerana Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, negara kita terus aman dan sistem keadilan yang dibawakan oleh Al-Quran ini dapat dilaksanakan setelah kita didik masyarakat, dan sudah tentu kita perlu mendidik pemimpin-pemimpin, pembina polisi perundangan di negara, kerana tanpa pendidikan maka setiap undang-undang ini akan dikesampingkan. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk terus kami mengikut peraturan-peraturan, disiplin-disiplin telah ditetapkan oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar, orang yang tidak gelojoh, orang-orang yang sentiasa tenang, ya Allah, dalam melakukan suatu perkara, ya Allah. Bila ketenangan kepada kami, ya Allah, dan bila kebahagiaan kepada kami dunia akhirat, ya Allah. Jadikanlah kepada kami orang-orang yang beriman, yang kuat, yang patuh kepada perintah-Mu, ya Allah, sentiasa membela agama ini dan menegakkan kebenaran, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Kita dapat melihat betapa hukuman ataupun panduan daripada Al-Quran itu jelas dan mencakupi kepada keamanan bagi sebuah negara, dan ini yang ingin kita didik dan ingin kita bina dalam masyarakat dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang dalam tabung ini dan menghubungi nombor di talian untuk mengadakan pelbagai program-program Al-Quran agar nilai keimanan itu yang bersemi akan menjadikan kita bersedia mengikut segala peraturan yang Allah gariskan di dalam Al-Quran untuk kesejahteraan dan keamanan negara ini. Kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk melihat lebih jauh lagi Suratul Maidah dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatayn